Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sambung bab 7 cahaya dan optik. Kita terus ke subtopik 7.2 peralatan optik. Kalau rujuk buku teks, kamu boleh rujuk muka surat 210. Okey kelas, ini adalah contoh-contoh peralatan optik yang menggunakan kanta. Kita ada teleskop, binokular, kemudian mikroskop, monokular dan juga kanta pembesar. Sebenarnya ada beberapa lagi alatan yang menggunakan kanta. Okey, kita terus ke bahagian mikroskop dan kita akan tengok secara terperinci bagaimana kanta pada mikroskop berfungsi. Okey, semua orang tahu fungsi mikroskop adalah untuk melihat objek yang seni. Jadi, objek yang kita letakkan pada mikroskop adalah kecil dan image yang kita dapat lihat pada mikroskop adalah besar. Sebelum saya pergi dengan lebih lanjut, kita recall balik, kita ingat balik apa yang dah kita belajar. Kita dah belajar 5 kedudukan objek pada kanta cembung yang akan menghasilkan ciri-ciri image yang berbeza. Okey. Kita tengok gambar yang pertama, kedudukan yang pertama. Kita nak tengok adakah kedudukan objek ini sesuai digunakan dalam mikroskop. Okey, gambar yang pertama, objeknya besar, imejnya kecil. Tidak sesuai kerana mikroskop kita nak hasilkan imej yang besar daripada objek. Jadi gambar yang pertama, kedudukan yang pertama ni tidak sesuai. Okey, kedudukan yang kedua juga tidak sesuai kerana objek sama besar dengan image. Okey, gambar yang ketiga atau kedudukan yang ketiga sesuai kerana objeknya kecil, imejnya besar. Jadi ciri-ciri ini kita perlu untuk mikroskop. Okey, gambar yang keempat tidak sesuai kerana walaupun imej yang dihasilkan adalah besar, tapi imej itu berada di infinity. Okey, berada jauh. Okey, seterusnya gambar yang kelima sesuai kerana objeknya kecil dan imejnya besar. Imej yang dihasilkan juga adalah tegak. Jadi di sini kita ada dua pilihan kedudukan objek. Okey, yang pertama objek di antara F dan 2F. Yang kedua objek berada di antara F dan juga pusat optik di tengah-tengah kanta O, pusat optik O. Okey, sekarang kita lihat kedudukan kanta dalam mikroskop. Okey, semua orang tahu bahawa mikroskop kita letakkan mata di bahagian atas ni dan di sini juga ada kanta. Kanta ini kita namakan kanta mata. Kemudian kita ada 3 pilihan kanta, kita hanya guna satu sahaja ketiga-tiga kanta ini kita namakan kanta objek. Dan spesimen atau objek kita letakkan di bawah kanta objek. Sekarang saya cuba lukiskan kedudukan kanta-kanta tersebut dalam bentuk gambar rajah sinar. Okey, ini adalah kanta mata. Ini adalah kanta objek dan ini yang berwarna hitam ini adalah objek. Jadi untuk kita lukis gambar rajah sinar bagi mendapatkan image susah sebab dia dalam keadaan tegak. Jadi saya cuba putar dia dalam bentuk yang biasa kita lukis. Okey, saya akan putarkan. Okey, dalam bentuk macam ni supaya mudah kita lukis. Okey, kita akan lihat bagaimana gambar rajah sinar bagi mikroskop dilukis. Okey, yang pertama kita gunakan kedudukan objek itu di antara F dan 2F. Okey, F dan 2F. Kemudian kita tengok apa yang image yang kita dapat hasilkan. Okey, di sini titik persilangan. Jadi image berada di sini. Okey, selesai untuk kanta objek. Kenapa berlabel F objek? Ini kerana titik fokus O ialah objek. Okey. Seterusnya kita tengok kanta mata pula. Okey, bagi kanta mata tidak ada objek. Jadi image ini akan bertindak sebagai objek bagi kanta mata. Okey, jadi
Ini adalah objek bagi kantong mata. Okey? Kita tengok kedudukan yang kita akan gunakan ialah objek berada di antara F dengan pusat optik. Jadi ini FE ialah titik fokus bagi kantong mata. E adalah eye, mata. Okey, ini adalah pusat optik di tengah-tengah ni. Jadi objek berada di tengah-tengah antara FE dan juga O, pusat optik. Okey, seterusnya kita tengok apakah image yang dihasilkan. Okey, tidak ada persilangan di sini. Jadi bila tidak ada persilangan, kita akan buat garisan ekstrapolasi. Okey, apabila kita buat garis ekstrapolasi, didapati ada persilangan di sini dan kita lukiskan image yang terhasil. Ini adalah image. Faham? Okey, didapati objeknya sangat kecil dan image yang kita dapat hasilkan berganda-ganda besar daripada objek. Inilah konsep yang digunakan dalam mikroskop. Inilah prinsip kerja mikroskop. Satu perkara yang kamu perlu ingat semasa melukis gambar raja sinar bagi mikroskop ni ialah pastikan panjang fokus kantong objek yang berwarna kuning ni adalah lebih kecil daripada kantong mata. Kantong mata yang berwarna hijau. Okey, apa itu panjang fokus? Panjang fokus ialah jarak dari tengah-tengah kantong ke titik fokus F. Jadi ini yang berwarna kuning ini FO, saya labelkan sebagai FO kerana panjang fokus bagi kantong objek. Okey, seterusnya yang berwarna hijau ini adalah panjang fokus bagi kantong mata. Dia bermula daripada titik tengah kantong ke titik fokus F. Okey, pastikan panjang FE lebih besar daripada FO. Okey, kamu mungkin tertanya-tanya kenapa panjang fokus dia berbeza. Panjang fokus berbeza disebabkan oleh ketebalan kantong. Kamu tengok kantong ini nipis dan kantong ini tebal. Saya cuba tunjukkan. Okey, ini kantong yang nipis. Apabila ditujukan cahaya, titik fokus berada di sini. Dan kantong yang tebal, apabila ditujukan cahaya, titik fokus berada di sini. Jadi kantong yang nipis menghasilkan panjang fokus yang lebih panjang berbanding kantong yang tebal. Okey, dalam mikroskop ada satu pengiraan yang kita panggil pengiraan kuasa pembesaran mikroskop. Ini adalah rumus kuasa pembesaran mikroskop. Kuasa pembesaran mikroskop sama dengan kuasa pembesaran kantong objek darab dengan kuasa pembesaran kantong mata. Mudah saja, hanya darabkan kuasa pembesaran kedua-dua kantong. Saya dah ajar 5 kedudukan objek untuk mendapatkan 5 ciri image yang berbeza. Sebenarnya ada satu lagi kedudukan objek yang saya belum ajar dan saya akan tunjukkan. Okey, sekarang kita nak tengok bagaimana pembentukan gambar raja sinar apabila objek berada di infinity, seperti bulan dan bintang yang jauh. Okey. Okey, langkah pertama, kita lukis satu garisan melalui titik F dan terus ke paksi kantong. Seterusnya, garis lurus selari dengan paksi utama yang berwarna hitam. Okey, dan garisan ketiga mesti melalui pusat optik iaitu di tengah-tengah kantong. Saya boleh lukis, ini lukisan warna kelabu ni adalah lukisan pertama. Dan warna biru juga melalui pusat kantong. Ini lukisan kedua. Antara kelabu dan biru, yang manakah betul? Okey, warna biru adalah betul kerana warna biru selari dengan garisan pertama yang berwarna merah. Okey, jadi nak buat garisan yang melalui pusat optik, kamu mesti dapatkan garisan yang selari, ya. Okey, jadi yang warna kelabu ini salah. Okey. Jadi di sinilah titik persilangan dan kita akan lukiskan image.
Okey, seterusnya kita tengok apakah ciri-ciri imejnya. Yang pertama, imejnya nyata. Sebab apa nyata? Kerana objek berada di kiri dan imej berada di kanan. Okey, seterusnya songsang. Objek berada di bahagian atas paksi utama dan imej berada di bahagian bawah paksi utama. Dan dikecilkan. Okey, jom kita tengok macam mana kita nak lukis gambar rajah sinar bagi teleskop. Langkah pertama, kita akan ikut gambar rajah sinar untuk objek di infinity. Okey, ni garisan pertama, garisan kedua, garisan ketiga. Kita jumpa titik persilangan. Di sinilah kedudukan image. Image untuk kantor objek mesti berada di betul-betul di atas titik fokus. Okey. Seterusnya, kita akan lukis image bagi kantor mata pula. Tapi kantor mata tidak ada objek. Jadi, image yang kita dapat tadi akan menjadi objek bagi kantor mata. Cuba tengok kawasan sini, saya cuba. Okey, image dah bertukar jadi objek bagi kantor mata yang berwarna kuning. Okey, sekarang kita buat gambar rajah sinar bagi kantor mata. Garisan yang pertama, garisan yang kedua dan garisan yang ketiga. Okey, didapati tidak ada titik persilangan walaupun kita buat ekstrapolasi. Ini menunjukkan imej itu berada di infinity juga. Okey. Okey, panjang fokus kantor objek FO tidak sama dengan kantor mata FE, tetapi titik fokus FO berkongsi tempat yang sama dengan FE. Okey, sekarang kita tengok yang manakah dikatakan panjang fokus kantor objek. Okey, yang berwarna hijau ini kantor objek. Jadi kita lukis panjang fokus je. Cuba tengok mana satu panjang fokus. Okey, jarak dari tengah-tengah kantor ke FO. FO yang berwarna hijau ni, FO. Okey, faham? Ini adalah panjang fokus bagi kantor objek. Sekarang kita tengok panjang fokus bagi kantor mata. Kantor mata yang berwarna kuning ni. Titik fokus dia yang berwarna kuning. Okey, ada dua titik fokus kan? Okey, jarak dari paksi kantor tengah-tengah ni ke titik fokus yang berwarna kuning ini dipanggil panjang fokus bagi kantor mata. Saya labelkan sebagai FE. Okey? Okey, jadi panjang fokus kantor objek FO tidak sama dengan panjang fokus kantor mata FE. Nampak kan tak sama panjang? Okey, tetapi titik fokus FO berkongsi tempat yang sama dengan titik fokus FE. Okey? Okey. Untuk teleskop, apabila imej akhir yang kita perolehi tu jelas, bila kita guna teleskop kita nampak imej tu dah jelas dan kita dah berpuas hati, teleskop itu dikatakan berada dalam keadaan pelarasan normal. Ketika pelarasan normal itu, jarak pemisah antara dua kantor sama dengan FO tambah FE, di mana FO ialah panjang fokus kantor objek dan FE ialah panjang fokus kantor mata. Okey, apabila kamu tambahkan kedua-dua ni, FO dengan FE, inilah dipanggil jarak pemisah. Okey, kita dah habis bincang tentang mikroskop dan juga teleskop. Sekarang kita tengok beberapa fakta. Okey, yang pertama, revolusi yang mendadak dalam bidang teknologi telah mengubah saiz kantor menjadi setebal beberapa milimeter sahaja. Okey, kemudian kajian optik juga telah berjaya membina kantor rata atau flat lens yang setebal beberapa mikron sahaja. Bayangkan 1 mikron sama dengan 0.001 milimeter. Okey, cuba kamu bayangkan atau berfikir saiz ketebalan telefon pintar sekarang masih lagi dianggap tebal kerana perlu memasukkan beberapa komponen seperti kantor. Kamu bayangkan andainya
kita dapat mencipta satu kanta yang sangat-sangat nipis. Mungkinkah saiz telefon pintar itu akan berubah? Okey, seterusnya kita tengok lagi apakah alat-alat lain yang menggunakan kanta. Okey, yang pertama projektor LCD. Okey. Yang kedua, kamera. Yang ketiga, CCTV. Yang keempat, kanta pembesar. Kelima, kacamata. Dan keenam, kamera telefon pintar. Serta ketujuh, kamera pengintip. Kau bayangkan kamera pengintip ini sekecil-kecil kanta, sebab dia dicipta untuk sukar dikesan. Okey? Itu saja untuk bab 7. Assalamualaikum.